adalah semua daripada teks. Okey, jadi cikgu rasanya kita boleh mula. Okey, jadi selamat datang kepada sesi ketiga kita, iaitu sesi pembelajaran matematik ujian matematik. Hai. Ya, sudah kita okey, kita boleh mula. Okey, lepas tu pertama ini padankan istilah berikut dengan pernyataan yang betul. Okey, jadi dekat sini ada segitiga Pascal, nombor ganjil, nombor Fibonacci dan nombor genap. Okey. Dekat sini, okay, kita mula-mula kita tengok. Okey. Dekat sini yang pertama, nombor tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, nombor yang tidak dapat dibahagi tepat dengan 2 sebenarnya adalah nombor ganjil. Sangat mudah kan? Ya. Lepas tu, okey, urutan yang bermula dengan sifar 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan yang sebelumnya. Yang untuk yang ini, paling senang. Nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci. Ya, nombor Fibonacci adalah urutan yang bermula dengan sifar 1. Okay, lepas tu, nombor yang dapat dibahagi tepat dengan 2 adalah nombor genap. Nombor genap. Okay. Aturan geometri pada perkali binomial dalam sebuah segitiga. Segitiga ini memang ada kaitan dengan segitiga Pascal. Jadi untuk soalan satu ini, dia masih adalah agak mudah lagi. Okay. Jadi cikgu rasanya dekat sini just kita perlu tahu sajalah. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya dengan soalan satu? Saya cikgu. Ya. Nomor genap tu cikgu. Dibagikan dengan 2 saja cikgu. Nombor genap dia memang adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2 kerana nombor genap dia adalah dia adalah 2. Cikgu tulislah. Nombor genap dekat sini adalah rujuk kepada nombor 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dengan 9. Segitiga Pascal cikgu. Segitiga Pascal ini dia memang adalah aturan geometri pada perkali binomial dalam sebuah segitiga. Dia memang macam tu. Okey. Okey. Kalau macam ni, okey. Okey, jadi kalau di sini cikgu tunjukkanlah. Okey. Nama studi Roy. Ya, dekat sini nah, segitiga Pascal. Okey. Inilah segitiga Pascal. Okey. Dan salah satu segitiga Pascal dia memang ada kaitan dengan nombor binomial. Nombor binomial. Okey, kalau yang ada masalah internet tak apa. Okey, kamu cuba saja. Kalau memang tidak apa, kamu boleh cuba dengan YouTube nantilah. Okey. Okey. Jadi kita Itu ada balik dekat buku aktiviti kan cikgu? Ya. Apa Kamu boleh cakap sekali lagi, cikgu tak dengar, sorry. Nadai. Okey. Okey, segitiga Pascal. Okey, sebenarnya untuk soalan satu ini yang paling penting adalah nombor ganjil, nombor Fibonacci dengan nombor genap. Yang nombor Fibonacci ini kamu mesti ingat. Dia ada urutan yang mula dengan sifar 1. Ini adalah nombor Fibonacci dia. Okey. Okey, lepas tu kita lihat soalan yang kedua. Okey, nyatakan pola bagi
junjukkan nombor yang diberikan. Jadi macam mana dengan soalan ini? Jadi dekat sini macam mana kita nak menjawab soalan yang kedua ini? Okay. Apakah pola untuk yang A ini? Okay. Okay, untuk yang A ini 7, 13, 19, 25. Okay, kita boleh nampak setiap ini dia tambah berapa? Tambah Dia 6. dia tambah 6 6. kan? Dia tambah 6. Okay. Semua ini dia tambah 6. Okay, kamu boleh nampak dengan jelas. Jadi pola dekat sini adalah menambah 6. Okay. Kalau kamu nak tulis dengan lebih lengkap adalah menambah 6. Okay. Menambah 6. Menambah 6 dengan nombor yang sebelumnya. Okay. Dengan nombor okay. Ini adalah dia lah. Boleh? Boleh. Okay, muka Boleh. surat dalam buku kerja kamu adalah pada muka surat. Okay. Sekejap lah. Muka surat 13. Muka surat 13. Okay, muka surat 13 dalam buku teks kamu. Muka surat 13 dalam buku teks kamu. Okay. Lepas tu soalan B. Okay, soalan B 54, 50, 46, 42. Kita boleh nampak setiap ini adalah tolak 4 kan? Tolak 4. Tolak 4. Okay, jadi pola bagi ini adalah menolak 4 dengan nombor sebelumnya. Okay. Lepas tu soalan nombor C. Negatif 13, negatif 39, negatif 117, negatif 351. Okay, untuk soalan ini kita boleh nampak setiap ini macam mana? Dia darab dengan 3. Darab dengan 3. Okay, macam mana kita tahu dia darab dengan 3? Kita guna nombor sebelum tu bahagi dengan nombor yang selepas tu. Itu adalah cara yang paling senang kita nampak. Sama adalah dia darab dengan apa nombor. Okay. Jadi di sini pola adalah mendarab 3 dengan nombor sebelumnya. Okay, nombor sebelumnya. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay, thank you. Okay, jadi selepas tu soalan B. Okay, 1296, 216, 36, 6. Okay, jadi ini kita macam mana? Dia adalah bahagi dengan 6. Okay, dia adalah bahagi dengan 6. Okay, bahagi dengan 6. Okay, setiap ini dia adalah bahagi dengan 6. Okay. Jadi kalau guna kalkulator macam mana kita kenal pasti dia adalah bahagi dengan 6. Kamu guna 1296 bahagi dengan 216. Itu salah satu cara dia lah. Okay. Jadi pola dia adalah membahagi nombor
sebelumnya dengan enam. Boleh? Boleh. Okay, thank you ah. Jadi cikgu harap daripada sini kamu dapat lebih ingat lagi apa itu pola dan macam mana kita tuliskan pola. Okay, ini adalah satu cara tempat yang bila kamu belajar ni kamu mesti ingat esok macam mana kamu tulis pola. Okay. Okay, jadi cikgu tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, lepas tu kita lengkapkan jadual. Okay, jadi dia nak apa? Dia nak pola dalam nombor, pola dalam perkataan dan pola dalam ungkapan algebra. Okay, jadi dekat sini sebenarnya pola dalam nombor dekat sini adalah amat senang lah. Okay, kita boleh nampak setiap ini adalah tambah 2 kan? Okay, jadi dalam nombor ini tambah 2. Okay, macam mana perkataan? Perkataan menambah 2 dengan nombor sebelumnya. dengan nombor sebelumnya. Macam mana dengan ungkapan algebra? Jadi ungkapan algebra dekat sini sebenarnya kalau kita gunakan dekat sini lah. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Sebenarnya dia macam mana? Dia macam 2 darab dengan 2 kan? Dia tambah 2 kan? Jadi sesuatu nombor sifar tambah 2 kan? Jadi macam mana kita dapat 2 ini? 2 ini adalah 2x. Kan? Masih ingat dalam buku teks kan? Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat sekejap kamu buka muka surat 10 lah. Sebenarnya dekat sini S ini dia adalah darab dengan 1. Jadi sebenarnya sifar tambah kan kita perlu tak tulis. Jadi 2 darab dengan 2, 2 darab dengan 3, 2 darab dengan 4. Jadi dekat sini kita boleh katanya dia adalah 2S dengan S adalah sama dengan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Boleh? Boleh. Jadi kalau kamu lihat dalam muka surat dia adalah guna N. Kalau kamu nak guna N ke, nak gunakan X ke, memang tak ada masalah. Apa hal ni? Dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Lepas tu yang ini kita boleh nampak dia adalah bahagi 2. Jadi dia adalah bahagi 2. Jadi di sini perkataan dia adalah membahagi nombor sebelum dengan 2. Okey? Lepas tu ungkapan dekat sini. Jadi 100, 50, 25, 12.5. Jadi kita boleh nampak dekat sini. Dekat sini adalah macam mana? Ini dia masih 100. 100 bahagi dengan macam bahagi dengan 1. Tapi ini adalah 100 bahagi dengan 2.
Okay, ini 100 bahagi dengan 4. Okay, 4. 4 juga adalah 2 kuasa 2. Ini 100 bahagi dengan 8 adalah 2 kuasa 3. Jadi ini adalah 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1. Okay, untuk bahagi ini sebenarnya ini adalah tempat yang cikgu rasanya susah lah mungkin bagi semua. Okay, kenapa? Kerana masa kita belajar ini mungkin kita tidak fulfill, kita tidak belajar secara lengkap dengan apa yang dalam bab ni. Okay? Jadi macam mana cikgu tahu dia adalah 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3? Okay, kerana cikgu akan tulis dengan warna hijau dekat tepi sini. Sini adalah 100 bahagi dengan 1. Sini adalah 100 bahagi dengan 2. Ini adalah 100 bahagi dengan 4. Ini adalah 100 bahagi dengan 8. Okay. Dalam matematik, 2 kuasa 1. 4 adalah 2 kuasa 2. 8 adalah 2 kuasa 8. Jadi ini, bukan 8. 2 kuasa 3. Sebenarnya ini adalah apa yang kita boleh nampak berkaitannya dalam junjukan. Okay, so that's why di sini kamu nampak lah. Ini adalah cara yang cikgu tulis lah. Okay, jadi ungkapan algebranya adalah 100 bahagi 2 kuasa X. Okay, dengan S adalah sama dengan sifar 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi ini adalah jawapan bagi B dalam bentuk ungkapan algebra. Tapi cikgu rasalah dalam peperiksaan kamu dia mungkin tidak akan sesusah macam ni lah. Mungkin soalan seperti A lah yang akan diberikan. Tapi untuk yang B ini anggap sebagai satu pengenalan. Okay, sebagai satu perkara yang kamu kenalilah kali ini. Okay, boleh kelas? Ada masalah? Boleh. Ada. Okay, kalau ada masalah kamu just beritahu saja dengan cikgu. Okay, jadi kita lihat kepada soalan seterusnya. Lengkapkan urutan nombor yang berikut. Okay, jadi ini kita boleh nampaklah dia adalah tambah dengan 2 kan. Okay, jadi 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Soalan A paling senang. Lepas tu untuk soalan B kita boleh nampak dia adalah bahagi 2. 20 bahagi 2, 10. 10 bahagi 2, 5. Jadi dia ke depan macam mana? Kalau ke belakang bahagi, ke depan darab dengan 2. Jadi ini adalah negatif 40. No. Lepas tu ini adalah negatif 80. 80. Senang kan? Senang. Jadi cikgu haraplah kalau soalan kali ini seperti macam ni kan. Kamu mesti cuba jawab lah. Okey. Okay. Lepas tu, macam mana pula dengan soalan 4 ini? Jadi macam mana? Dia adalah berkurang. Kalau kita lihat dekat sini, dia berkurang dengan constant kan? Dia macam tak terlampau banyak. Jadi saya syakinya adalah dia tolak lah. Tolak berapa? Okay. 169 tolak dengan 136 adalah 33. 33. Jadi daripada 268 kita tolak 33 adalah 235. Lepas tu tolak lagi 33 adalah 202. Okay, tolak 33. Lepas tu ini tolak lagi 33 adalah 103. Jadi cikgu rasalah untuk ini paling senang adalah A dengan C lah. Yang pentingnya adalah kamu mesti cuba
Jangan bila nampak soalan ini, oh tak tahu sudah. Tak cuba. Cuba saja dalam peperiksaan. Okay, sangat penting. Okay, lepas tu, 1/2, 1/3, 1/6. Jadi macam mana untuk soalan ini ya? Jadi bila kita lihat dalam bentuk macam ni, dia akan nampaknya macam susah. Okay? So jadi nak macam mana kita nak settlekan dua ini? Jadi Tak nak ini tiga. jadi yang paling pentingnya sekarang saya nak jadikan penyebut dekat sini sama dengan 6. Okay, jadi ini kalau penyebut dia adalah 6, dia darat 2 kan? Jadi 2. ini pun darat 2. Jadi dia adalah 2/6. 6. Boleh kan? Boleh. Lepas tu ini darat 3. Ini darat 3. Jadi dia adalah 3/6. Okay? Jadi kalau kamu lihat dekat sini, ini 3/6, ini 2/6, ini 1/6. Jadi yang dekat sini mesti dia adalah kurang secara konsisten kan? Dia adalah kurang secara konsisten. Jadi Cikgu syakinya kalau saya ini darat dengan 2, dia akan jadi 2/12. Jadi ini darat lagi 2, ini adalah 4/12. Jadi ini darat 2, ini adalah 6/12. Jadi kamu lihat. Tengok 6, 5, 4, 3, 2 kan? Nampak tak? Yang hijau itu. Yang hijau itu. Okay, jadi ini adalah 5/12. Ini adalah 3/12. Jadi untuk soalan D ini memang dia sangat challenging lah. Dia sangat kamu akan rasanya dia sangat challenging lah. Okay, jadi untuk jawapan D di sini adalah 5/12. Untuk di sini kamu nak tulis 3/12 pun boleh, tapi kalau dipermudahkan dia adalah 1/4. Kalau dipermudahkan dia adalah 1/4. Okay? Boleh tak D ini? Tak terfikir kan? Tak terlalu okey. Untuk cikgu rasalah untuk soalan A, B, C memang okey lah bagi kamu semua. Tapi untuk soalan seperti D ni, kamu kurang Faham. menyelesaikan soalan sebegini. Bukan katanya tak faham. Kamu tak pernah menyelesaikan soalan sebegini. Jadi kamu tak terfikir dia adalah sebegini. Okay? Jadi ini juga adalah perkara yang cikgu harap kamu secepat mungkin pick out matematik kamu orang. Okay, supaya kamu mampu pergi belajar soalan yang seperti D ini. Okay, mungkin untuk peringkat sekarang ni mungkin bagi kamu dia masih sangat susah. Tapi cikgu harap seperti soalan A, B, C kamu itu kamu boleh cuba dahulu. Okay, supaya dalam setiap kali peperiksaan soalan seperti ini adalah kamu boleh dapat betul. Okay, soalan seperti D ni kamu memerlukan masa untuk belajar dia. Okay? Jadi yang penting soalan yang mudah, sederhana mula, kamu tahu dahulu. Kamu pandai dulu. Okay? Jadi kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Okay? Soalan 5. 4 sebutan pertama bagi suatu junjukan ialah 9, X negatif 5. Okay, Freddy, apa tolong kamu nak minta? Okay, jadi sementara Freddy kamu beritahu cikgu sambung ini dahulu Okay, 4 sebutan pertama bagi suatu junjukan adalah 9, S negatif 5, negatif 12. Jadi dekat sini saya akan tengok macam ni. Okay,
Jadi ini saya rasanya dia tolak 7. Jadi saya cuba dulu. 9 tolak 7. 9 tolak 7. Tolak 7 adalah 2. 2 tolak 7 adalah negatif 5. Jadi dekat sini saya sudah confident. Polanya adalah tolak 7. Okay, jadi untuk A, okay, saya katakan S itu adalah 2. Jadi untuk B, yang pertama, dalam nombor, pola dalam nombor adalah tolak 7. Jadi untuk yang kedua, perkataan adalah menolak 7 daripada nombor sebelumnya. Okey, ungkapan algebra. Okey, cikgu tengoklah. Kalau nanti kita dekat sini kita sembat, kita akan pergi tengoklah, Freddy. Kalau sampai 9 baru habis, mungkin kita tak sempat lagi untuk kali ini. Okey, tak apa, cikgu akan take note. Okey, kalau seperti yang cikgu telah beritahu dalam kelas, cikgu akan cuba. Okey, selepas cuti nanti, cikgu cuba setiap minggu kita adakan Google Meet sekali. Mungkin masa itu cikgu cari satu masa khas untuk murid-murid yang nak belajar ungkapan algebra. Cikgu buka lagi satu Google Meet lagi ya. Boleh Freddy? Kalau kita tak sempat hari ini ya. Okay, untuk yang ketiga, ungkapan algebra. Jadi macam mana dia tulis dalam ungkapan algebra. Jadi seperti yang cikgu telah ada beritahu, 9, 2, negatif 5, negatif 12. Okay. Jadi dekat sini kita tahu bahawa dia adalah tolak 7. Okay. Tolak 7 darab kuasa darab dengan sifar jadi 9. Lepas tu okay. 9 tolak 7 darab 1, 9 tolak 7 darab 2, 9 tolak 7 darab 3. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak dia adalah 9 tolak 7x. Dengan x adalah sama dengan sifar 1, 2, 3 dan selebihnya. Jadi ini adalah tentang dalam bentuk ungkapan algebra. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, thank you. Okay, jadi Freddy, yang cadangan dengan cikgu tadi itu cikgu harap dapat membantulah kamu nanti ya. Okay, kita malam ni kita lebih fokus kepada dua topik ini dulu. Kerana pun banyak soalan. Okay, jadi lepas itu kita lihat soalan yang seterusnya. Okay. Macam mana kita lengkapkan nombor Fibonacci. Jadi sifar tambah 1, 1. 1 tambah 1. Berapa ini? 2. Ya, 2. Okay, thank 2 you. tambah 1, 3. Lepas tu 1 tambah 2 ini adalah 3. 3. Lepas tu ini adalah 2 tambah 3, 5. 5. Okay, Tania semua sudah pandai ya ini. Okay. Jadi kita akan lihat kepada soalan yang seterusnya. Cikgu rasanya soalan 6 ni sangat senang. Kalau ada dalam peperiksaan nanti tak boleh tak tahu jawab lah. Okay, soalan 7. Masih ingat macam mana mengisi guys ini? Masih. Okay, masih. Tak berapa. Ini berapa? Dekat tempat ini berapa? 2. 2. Dekat sini? 3. 3. Sini? 3. Ini? 4. 4. Sini? 6. 6. 6. 4. Sini? 4. 4. Sini? 1. 1. 1. Sini? 5. 7.
5. Sini. 10. 10. 10. Sini. 10. 10. Sini. 5. 5. Sini. 1. Tahniah. Semua pandai. Okey. Jadi kiralah ini adalah apa yang kita telah belajar daripada bab 1. Okay, sebenarnya bab 1 sangat sikit saja. Itu saja kita sudah habis. Okey. Jadi kita akan lihat terus kepada bab yang kedua. Okay, bab yang kedua dalam buku teks kamu dekat muka surat 20 bukan. 38. Muka surat 38 ah. Okay. Jadi kita kembali kepada ini. Macam mana kita kembangkan semua ini ya. Okay. Jadi soalan A. 1/2 darab dengan 6A tambah dengan 12B. Okay, masih ingat macam mana kembangkan tak? Okay, kita darab dia ke depan. Okay, jadi adalah sama dengan 1/2 darab dengan 6A tambah dengan 1/2 darab 12B. Okay. 1/2 darab dengan 6 berapa? 12. Salah. Hah? 1/2 setengah darab dengan 6 berapa? Ataupun kita katakan 6 kali setengah sama dengan berapa? 3. Ya, 3. Jadi dia adalah sama dengan 3A tambah 1/2 darab dengan 12 berapa? 2. Salah. 1/2 darab 12. 12 kali. 6. Ya, 6. 6B. Okay. Cikgu Ya. soalan cikgu soalan cikgu. Cikgu soalan. Ya. Kenapa boleh 3 cikgu? Boleh 3 dan boleh 6 macam mana cikgu? Maksudnya. 1/2 darab dengan 6. Maksudnya dekat Ha. sini satu sekejap cikgu keluarkan kalkulator. Okey. 1/2. Dekat sini tak dapatlah. 1/2 adalah setengah kan? Okey. Ha. Okey. Darab dengan 6 adalah 3. Oh. Kalau kamu tidak dapat, kamu boleh gunakan kalkulator. Kamu boleh gunakan kalkulator untuk kira lah. Tapi kalkulator Okey. yang cikgu sini bukan saintifik lah. Okey. Okey, lepas tu ini 6B. Okey. Boleh ya soalan A. Soalan A ada apa masalah lagi? Okey. Tak ada. Tak ada, cikgu pergi kepada soalan B ya. Soalan B. N tambah 2. N tolak 5. Jadi kita boleh nampak mula-mula ini kita akan bezakan dia kepada 2 kan? Masih ingat kan? Okey. Jadi N tolak 5 tambah 2 N tolak 5. 5. Okey. Sekarang N darab N kuasa 2. N darab dengan 5 5. N. Okey, jadi ini tolak positif, negatif. Lepas tu positif. 2 darab N, 2N. Positif, negatif. 2 darab 5, 10. Okey, jadi yang dekat sini boleh diselesaikan. Tolak 5 tambah 2 sama dengan N2 tolak 3.
Tahu kenapa tolak 3 kak? 5 tolak 2. 5 tolak 2. Sebenarnya adalah negatif 5 Negatif. tambah 3 tambah 5 macam ni. 5 negatif kan? Okey, tambah 2. Okey, macam hutang RM5 kita bayar RM2 masih hutang RM3. Okey. Itulah negatif 3 dia datang ah. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, ada soalan cikgu. Ya. Kalau ujian cikgu boleh bawa calculator cikgu. Boleh, kamu boleh bawa kalkulator untuk exam ah. Kamu boleh bawa kalkulator untuk exam. Nanti Sebenarnya kalau boleh kan, cikgu nak semua kamu ada kalkulator saintifik. oh, okey. Cikgu, Boleh beli dekat kalkulator koperasi saya sekolah. dah rosak, cikgu. Oh, jadi kamu kena rancang untuk beli satu yang baru ah. Ambil bateri calculator cikgu. Kalkulator saya sudah Kalau- rosak, cikgu. Rosak. Kalau rosak kamu perlu planning untuk beli satu kalkulator yang baru ah. Kalau bateri yang habis tu kamu mungkin esok habis matematik kamu boleh bagi kalkulator kepada cikgu. Cikgu tolong kamu tengok apa bateri kamu punya kalkulator. Nanti kamu beli, cikgu tolong kamu tukar. Boleh, cikgu. Besok saya Okey, bawa. Okey, kamu yang kamu semua bawalah kalkulator. Kalau rosak ke ataupun bateri tak ada ke kamu bawa. Cikgu lihat dulu apa masalah dia. Ya, cikgu. Kalau dia adalah habis bateri kan, cikgu boleh tolong kamu tukar. Nanti cikgu beritahu kamu apa bateri kamu kena beli, cikgu tolong kamu tukar. Sangat murah saja beli bateri itu dekat Mr. DIY sana. Sangat murah. Kadang-kadang hanya RM1, RM2 saja. Sudah boleh. Tengok je. Jadi kita lihat soalan C. A tambah 2B kuasa 2. Jadi untuk soalan ini cikgu pernah ajar. Okay, kita boleh asingkan dia A tambah 2B. A tambah 2B. Masih ingat oh? Lepas tu A tambah 2B tambah 2B. A tambah 2B. Okay, jadi sama dengan A darab A kuasa 2. tambah 2AB. Okay. A darab 2AB. 2AB lah. Okay. 2B darab A pun 2AB juga. Okay. Tambah. 2 darab 2, 4. B darab B. B kuasa 2. Okay. Jadi ini boleh gabungkan. Jadi A kuasa 2 tambah 4AB 4B kuasa 2. Jadi senang kan? Senang. Walaupun dalam matematik memang cikgu mengakui lah ada soalan yang susah. Tapi juga ada soalan yang tak berapa susah. Apa hal Christopher? Okay, kalau tidak ada apa, cikgu akan sambung ah. Okay, soalan D. Okay. 4S tolak Y kuasa 2. Jadi sama juga 4S tolak Y. 4S tolak Y. Lepas tu 4S tolak Y. Tolak Y. 4S tolak Y. 4 darab 4. 16. S darab S. S kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 4S darab Y, 4S Y. Negatif, positif, negatif. Y darab 4S juga adalah 4S Y. Negatif, negatif, positif. Y darab Y, Y kuasa 2. Jadi yang ini boleh gabungkan jadi sama dengan 16S kuasa 2 tambah dengan 8SY tambah Y kuasa 2. Okay. Jadi cikgu rasa sampai ini masih lagi okey kan?
Oke. Okey, bagus. Okay, kita lihat sekarang soalan E. Sudah mula nampak taring dia sudah. Macam susah sudah. Tapi jika dia begitu susah, kita cuba dulu. 2V tolak 1/3W. Okay. 3V tambah dengan 2/3W. Okay. Jadi sekejap. Semua boleh nampak kan? Boleh. Okey. Jadi 2V, 3V tambah 2/3V. 3W, sorry. Tolak 1/3W. 3V tambah dengan 2/3W. Okay. Okay, cikgu angkat dia sikit lah supaya ada luang untuk cikgu tambah lagi bawah. Okay, jadi 2 darab 3, 6. Nah, V darab V, V kuasa 2. Tambah 2 darab 2, 4. 4. 4V. Lepas tu penyebutnya masih sama, 3W. Tidak ada apa-apa perubahan. Dia macam ni saja. Okay. Kalau kamu nak tanya kenapa macam tu, cikgu buat dekat tepi sini ya. 2V darab dengan 2/3W. Okay, jadi kita 2V ini adalah 2V bersatu kan? Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 2 darab 2, 4V. Okay, 1 darab 3W, 3W lah. Jadi ini adalah cara cikgu tapak sini lah. Boleh? Boleh. Okay. Okay. Negatif, positif, negatif. Jadi 3V/3W. Tahu macam mana cikgu tapak ini kan? 3V/3W kan? Darab 3. Darab dengan 3V. 3V/1 lah. Atas darab atas, bawah darab bawah lah. Boleh faham kan? Boleh. Okey. Bagus. Cikgu padam dulu padam. Okey. Lepas tu yang terakhir, negatif, positif, negatif. 1 darab 2, 2. 3 darab 3, 6. 9. 9. W darab W, W kuasa 2. dia macam ni. Lepas tu ini boleh gabung kan? Penyebut Boleh. sama. 4V tolak 3V sama dengan 1V kan? Okey, jadi sama dengan 6V kuasa 2 Tambah V per 3W tolak 2/9W kuasa 2. Tengok, kita pun sudah selesai. Sebenarnya bila nampak dia macam susah. Tapi kalau kita selesaikan satu langkah demi satu langkah, itu adalah yang paling penting. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu F. F ini pun sangat susah. Macam mana susah? Tapi boleh tolak cuba. K kuasa 2 tolak 4H 2K tolak 3H. Sebenarnya kalau kamu lihat sini,
Sini dia macam ada gabungan dua. Ini satu, ini satu. Dia gabungan. Jadi, mula-mula hash tolak K, hash tolak K, tolak 4 hash, darab dengan 2K, tolak 3 hash. Lepas tu, hash darab dengan hash tolak K, tolak K darab dengan hash tolak K. Okay. Lepas tu yang belakang ini saya boleh mula darab. Negatif, positif, negatif. 4 darab 2, 8. Hash darab K, Oke. K. Negatif darab negatif, positif. 4 darab 3, 12. 12. Hash darab hash, Hash kuasa Hash. hash kuasa 2. Lepas tu dekat depan sini sudah. Hash darab hash, Hash. hash kuasa 2 kan? Ah. Positif, negatif, negatif. Positif. Hash darab K, Hash K. hash K. Okay. Negatif, positif, negatif. K darab hash, Hash Hash. K hash. Pun boleh hash K kan? Ah. Jadi cikgu akan sengaja dia tulis dalam hash K. Kenapa? Nanti mudah untuk kita settlekan dia. Lepas tu negatif, negatif, Positif. Negatif. positif. Positif. K darab K, K K kuasa kuasa 2. Tolak 8, hash K, Hash. tambah 12, hash kuasa 2. Wow. Jadi sekarang kita nampak ini adalah sama kan? Ah. Lepas tu ini dengan ini adalah sama kan? Ah. Jadi saya akan susun semula. Hash kuasa 2 tambah 12 hash K. Sorry. Bukan 12 hash K. 12 hash kuasa 2. Lepas tu tolak hash K, tolak hash K, tolak 8 hash K, tambah K kuasa 2. Hash tambah 12 hash K sama dengan berapa? Hash. 12 hash kuasa 2. Maybe. Nah, ini tambah sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 12. Yang hash kuasa 2 itu berapa hash kuasa 2? 2 hash. Salah. 12 hash kuasa 3. Sekarang cikgu tanya adalah hash kuasa 2 depan nombornya berapa? Kosong. Ini satu. Satu. Okey. Hash kuasa 2 sama, hash kuasa 2 sama. Jadi 1 tambah 12 berapa? 13. 11. Ya, di sini adalah 13 hash Hash. kuasa 2. 2. Wow. Ah. Boleh faham enggak? Boleh. Cikgu ada nampak satu kesalahan. Dekat tadi ini kan, ini bukan tambah 8 cikgu telah salah, bukan tambah 8. Okey. Ini kuasa 2, ini adalah tolak. Kenapa? Tolak 4, tolak 8. Tengok cikgu telah salah, tak ada orang perasan, no? Kalau macam ni cikgu bawa kamu semua pergi hotline nanti. Kamu semua sampai hotline nanti. Okey. Jadi sekarang kita settlekan yang sini. Tolak 1 HK, tolak 1 HK, tolak 8 HK. Jadi tolak berapa semua sini? 10 hash K. Ya, tahniah. Bermaksudnya kamu sudah faham tentang ini sudah. 10 HK. Lepas tu tambah K kuasa 2. Jadi sudah settle. Boleh? Boleh. Okay, jadi tanya. Jadi untuk hari ini soalan E dengan F ini, Boleh. cikgu katanya dia adalah antara yang paling susah. Tapi bila kita settlekan dia bersama-sama, kita pun dapat selesaikan dia, betul? Jadi Betul. pada sini cikgu Banyak. haraplah bila kamu belajar matematik, kamu mesti cukup sabar.
supaya kamu dapat belajar dia. Jadi kita akan tengok lagi soalan yang seterusnya. Faktorkan. Wow. Macam mana faktorkan ni? Cikgu rasa kita hari ini sampai faktorkan sudah settle lah. Yang lebih lagi kerana kita bukan belajar secara betul dalam kelas, jadi cikgu rasanya sangat burden untuk kamu nanti. Kita habis dekat soalan 2 ini nanti. Jadi 12M tolak 18M kuasa 2. Jadi macam mana kita settlekan soalan ni? Masih ingat lagi ini? Oh, Jadi ada 2, 6M tolak 9M kuasa 2. 2 tidak dapat sudah. Bagi 3. 2M tolak 3M kuasa 2. 3M kuasa 2. Tak ada nombor lagi. Bagi M adalah 2 tolak 3M. Jadi di sini 2 darab 3, 6. 6, jawapannya sama 6. M. M. Lepas tu dalamnya adalah 2 tolak 3M. 3M. Yang bawah ini. Boleh? Boleh. boleh. Okey. Lepas tu soalan B. Soalan B. Okey, yang ini kita akan lihat balik kepada S kuasa 2 tambah BS tambah C. Okey, jadi kalau kita tuliskan dia dalam sini, sini adalah kosong kan? Sifar. Y kuasa 2 tolak 81. Y darab Y. 81 adalah 9 darab 9. Okey. 9Y, 9Y Tolak. tolak. Okey, jadi Y kuasa 2 tolak 81 sama dengan Y tambah 9. Y tolak Y tambah tolak 9. Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, untuk soalan C, cikgu tidak bincangkan dia kerana dia ada mirip dengan soalan A ya. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada soalan D. Okey, soalan D. Cikgu guna warna lain lah supaya nampak beza dia. Okey, macam mana kita settlekan soalan D ni? Sebenarnya D ni dengan B ni hampir sama. Kita anggap ini adalah A, ini adalah C. Ini adalah C. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk macam ni juga, dia sifar. Okey. S 16 adalah 4 darab 4. Y. Jadi 4SY, 4SY. Tolak kan? Tolak. Jadi settle sudahlah. So jadi untuk S kuasa 2 tolak 16Y kuasa 2, hasilnya adalah S tambah 4Y. S tolak 4Y. Ya. Okey kan? Tak susah kan? Okey. Yang paling pentingnya adalah kamu memang dapat catch up lah ini. Okey, kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Soalan E. Okey, macam mana soalan E ini diselesaikan? Sebenarnya soalan E ini ada cara penyelesaian yang sangat mudah. Tapi kamu akan pengsan nanti. Nah, itu yang cikgu risau. Tapi jadi cikgu gunakan cara yang paling biasa punya lah. Saya akan kembangkan S tolak 3. Okey. Jadi saya akan kembangkan dia. S tolak 3. S tolak 3. Okey. Jadi S tolak 3. Tolak 3.
Tolak 3. S tolak 3. S tolak 3. Okay. S darab S kuasa 2 kan? Positif, negatif, negatif. 3 darab S, 3S. Negatif, 3. 3 darab S, 3S. Negatif, negatif. Positif. 3 Negatif. darab 3. 9 kan? Positif. 9. Lepas tu S kuasa 2. Tolak 3, tolak 3, tolak 6S. 9 tolak 1, 8. 8. Okey. Jadi sekarang kita gunakan cara ini. Okey. S kuasa 2 tolak 6S tambah 8. Dekat sini adalah tolak 6S. Kerana ini B kan? Dalam 6S. Okey, masih ingat kan? Cikgu ada cakap B ini tulis dekat sini. Okey. S, Masih. S. Lepas tu sekarang 8. Macam mana saya boleh tapak 6? 8 ada 1 8. 1 dengan 8 boleh jadi 6 tak? Tidak. Tidak dapat kan? Lepas tu ada lagi apa? 2 4. Adakah 2 4 boleh jadi Tak 6 boleh. tak? 2 darab 4. Dapat kan? 2 tambah 3, 2 tambah 4, 6 kan? 2, 6. Betul? Okay, jadi 2S, 6X. Sorry. Bukan 2, 6. Sorry. Cikgu sendiri sudah mabuk sini. 2, 4. Sorry ya, 2, 4. Okay, 2S, 4S. Okay, 2S, 4S macam mana dia jadi negatif 6? Mesti adalah tolak. dua-dua ini tolak kan? Ha. Betul. Ini tolak, ini tolak. Tolak positif, betul? Betul. Betul. Jadi jawapannya adalah Negatif S 6. tolak 2, Hmm. S tolak 4. Boleh kah? Boleh. Sudah pingsan kah? Belum lagi, Cik. Belum lagi ya. Untuk soalan FGH sebenarnya sama dengan cara penyelesaian yang cikgu telah tunjukkan. Okay, kerana sekarang cikgu hanya nak tunjukkan soalan yang terakhir untuk malam ni, iaitu soalan I. Okay, soalan I. Cikgu tak tahu kamu semua masih ingat macam mana selesaikan soalan I kah? Tak. Lupa kau. Okay. 6 CD tolak 2 CE tolak 3 BD tambah PE. Okay. Jadi untuk ini saya nampak ada C kan? Ada C kan, nampak kan? Lepas tu 6 dengan 2 ini saya pun boleh faktorkan 2 kan? Ya. Ya. Jadi dia sama dengan 2C 6 3D. Tengok 2 darab 3 6 kan? Tengok 2 darab 3 adalah 6 kan? Kita lihat balik. Kita lihat daripada bawah ke atas. 2 darab 3 6. C darab D CD. Di sini tolak. Lepas tu 2 C. Lepas tu ini tinggal 1. E saja. Oh, I. Tengok 2C darab E, 2CE kan? Nampak tak? Ada. Kalau kita lihat kembali ke atas, kita lihat daripada bawah ke atas. Itu adalah cara kita gunakan untuk settlekan soalan ini. Okay, lepas tu di sini ada tolak kan? Jadi kita pun gunakan tolak. Tapi sini hanya B yang sama, tolak B. Lepas tu yang dalam kurungan itu nak macam mana? Okay, kita lihat. Negatif, positif, negatif. Jadi dalam adalah 3D. Boleh kah? Boleh. Negatif, positif, negatif. Okey, jadi sekarang ini macam mana negatif darab apa boleh jadi positif? Negatif. Ya, so that's why dalam sini adalah negatif. Okay? Negatif, positif. Okay, B darab apa sama dengan BE? Darab
I. Okey, sekarang kamu nampak dua ini sudah sama kan? Ya. Sama. Okey, 3T tolak I. Jadi belakang adalah 2C tolak B. 2C tolak B. Boleh? Oh, paham. Sebenarnya soalan I ini kan, kalau kamu lihat, dia ada mirip macam soalan sini loh. Dia buat balik ke atas. Dia macam buat balik ke atas. Ini adalah soalan I lah. Nak cikgu bincang lagi 1-2 soalan lagi? Boleh. Boleh, Boleh, cikgu. Okey. Cikgu cuba bincangkan soalan G dengan hash lah. Okey, cikgu cuba bincangkan soalan G dengan hash. Okey. Sekarang cikgu cuba bincang soalan G dengan hash ah. Okey. Okey, G S kuasa 2 tambah 2S tolak 15. Okey, jadi S kuasa 2 tolak 2S tolak 15. Okey, jadi ini adalah ini adalah tambah. Jadi ini adalah tambah 2S ah. Kerana dia dekat kedudukan B dekat sini ah. S darab S darab dengan S kan? Okey. Lepas tu 15. 15 ada 1 dengan 15 kan? 1 dengan 15 boleh jadi 2 kah? Tak. Tak boleh. 3 darab 5. 3 darab 3. 3 dengan 5 kan? 3 dengan 5 dapat jadi 2 Ya. kah? Dapat kan? 5 tolak 3 kan? Dapat. Jadi 3 dengan 5. 5. Okay, jadi ini adalah 3S, ini ada 5X. Jadi macam mana 5 dengan 3 ini jadi 2 adalah 3 itu adalah tolak kan? 5 tolak 3. Jadi inilah tolak dia. Negatif, positif, negatif. Jadi dekat sini jawapannya adalah S tolak 3. S 3 tambah X tambah 5. boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi cikgu bincang lagi soalan hash adalah S kuasa 2 tambah 6S tambah 8. Okey. Okey, ini adalah tambah 6S lah. Okey, ini adalah S. 8. 1 dengan 8 dapat jadi 6 kah? Tak. Tidak kan? Tak. Lepas tu 2 dengan 4 dapat jadi 6? Dapat. Dapat oh? Jadi hampir macam tadi punya kan? 2S, 4S. Jadi tambah-tambah boleh jadi tambah kan? Jadi 10 negatif lah. Jadi jawapan sudah sangat jelas. S tambah 2. S tambah 4. Kita dah settle lah. Boleh sudah? Boleh. Okay. Cikgu rasanya kita hari ini sampai sini sahaja. Ulang kaji yang cikgu teman dengan kamu semua. Cikgu pun sudah, otak cikgu pun sudah tepu sudah. Okay. Kalau kamu ada soalan, kamu masih boleh tanyalah dalam Telegram ataupun WhatsApp nanti. Okay, cikgu harap
Semoga esok kamu semua boleh jawab dengan lebih baik. Amin. Kita sampai sini Amin. saja malam ni dan Okey. kita jumpa lagi ke sekolah esok. Okey. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye, cikgu. Bye-bye. Bye. Bye, cikgu. Okay, sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, kawan. Jumpa Bye, kawan. esok.